Hibah rukbah ialah hibah yang bermulanya hibah apabila berlakunya kematian salah seorang. Ini yang ditanya tadi, sekiranya kita memiliki rumah dua nama. So kita nak kalaulah suami itu mati, maka keseluruhan milik dia tadi menjadi milik isteri dia. Isteri dia hiduplah, isteri dia ada satu per dua. Jadi satu per satu itu menjadi milik isteri. Kalau isteri pula mati, maka milik isteri yang satu per dua tadi menjadi milik suami satu per satu. So itu adalah hibah yang sudah pun dibuat semasa hidup, tetapi pelaksanaannya ialah selepas mati. So ini adalah hibah rukbah. Dia masing-masing menghibahkan bahagian masing-masing. Contohnya, aku berikan rumah ini, aku berikan kamu rumah ini, maka sekiranya kamu mati sebelumku, ia kembali kepadaku. Namun jika aku mati sebelum kamu, maka ia menjadi milikmu. Ini betul-betul ayat kitab ni. Maknanya aku bagi rumah ni kepada kamu, tetapi sekiranya aku yang mati dulu, barulah kamu dapat rumah tu lah. Tapi kalau kamu yang mati dulu, maka rumah tu kembali kepada aku. Maknanya pelaksanaan hibah itu adalah selepas kematian. Inilah yang ramai naknya. Ini yang ramai nak buat. Sebab dia tak nak bagi semasa, dia bagi semasa hidup, tetapi maknanya pindah milik dan sebagainya tu dia nak buat selepas mati. Dan ataupun dia nak bagi tu pun memang selepas mati. Apabila mati barulah berlaku pemindahan satu per dua tadi. Itu saya akan bincang panjang lepas ni lah. So inilah hibah rukbah, hibah bersyarat. Dan kita tengok apa pandangan ulama terhadap hibah rukbah. Saya tulis panjang dalam e-book. Sebenarnya boleh tulis panjang lagi sebenarnya, tapi tulis panjang pun dia bahas tentang dua pendapat tentang hibah rukbah ni sampai bila pun. Bagi saya dia tidak habis perbincangan, sebab dia adalah perkara khilaf yang berbeza pendapat di antara pendapat jumhur dan pendapat Malikiyah. Pendapat jumhur ni termasuk pendapat Syafi'i lah. Kita dalam pendapat jumhur. Jumhur mengatakan hibah rukbah ini hibah sah, tetapi syarat itu terbatal. Syarat itu terbatal, bukannya keseluruhan hibah itu terbatal. Hibah itu sah, tetapi syarat yang mengatakan bahawasanya sekiranya kamu mati sebelum aku, maka harta itu kembali kepada aku. Itu yang terbatal. Maknanya sekiranya kamu mati sebelum aku, maka harta itu menjadi pusaka kamu. Dan saya ada pun satu kes, dia sudah bagi dekat anak dia. Rupanya anak dia yang meninggal lebih awal daripada dia. Jadi memang jadi pusaka anak dia lah. Bila jadi pusaka anak dia, dia akan jadi dipusakakan kepada isteri dan anak-anak si matilah, iaitu menantu dan cucu-cucu dia. So dia jadi macam tak best lah, sebab harta dia bagi dekat menantu kan. Dia tidaklah bergaduh dengan menantu, tapi rasa macam tak best, ngam-ngam je bagi dekat 2-3 tahun dia bagi kat anak dia, tiba-tiba anak dia meninggal. Jadi maknanya dia sebenarnya berhasrat supaya benda tu menjadi rukbah, supaya kembali kepada dia, tapi dia tidak buat dengan betul. So yang apa terjadi ialah sebagai hibah mutlak. Rukbah tu tidak berlaku. Tetapi menantu tu bila dibincang tu, dia memanglah tolak hak kepada ayah si mati lah. Cumanya anak si mati ni dia masih lagi ada anak bawah umur. Saya kata masalah kepada anak bawah umur lah, sebab anak bawah umur dia tidak boleh menolak hak. Maka rumah banglo tersebut dia terpaksa pegang bagi pihak cucu dia. Okeylah, pegang sebagai pemegang amanah kepada cucu dia, sebab yang meninggal tu anak lelaki dia. Tapi bukan milik dia sepenuhnya jugalah, sebab tidak kembali harta itu kepada dia. Sebab dia sudah menjadi hibah mutlak, yang mana mati penerima sebelum pemberi. Tapi itulah mazhab jumhur, supaya orang kata apa, hibah tu betul-betul hibah. Dia tidak ada berkalau-kalau. Berkalau-kalau, kalau kamu mati dulu, kalau aku mati dulu. Sebab dia akan jadilah sekali siapa duduk tunggu, siapa mati dulu. Dia jadi macam benda yang tergantung, mauquf, suspended. Bila bagi hibah, kemudian tunggu siapa mati dulu. Seolah-olahnya macam itulah. Kemudian kalau suami ini lambat pula duk main guna balang oksigen, dia lambat pula mati. Cepat-cepatlah mati. Hibah dah jalan. Hibah dah ditanda tangan contohnya. Jadi dia banyak pula unsur-unsur yang
banyak sangat kalau ni kalau tu. Jadi Syafi'i ni dia mahu benda tu jelas. Kalau bagi, dia tak boleh nak rukbah balik, dia tak boleh nak return balik kepada pemberi hibah. Tapi memang ada dalil yang menyatakan bahawasanya rukbah itu boleh diamalkan. Kalau ikut ibu saya itu sebagai dalil hadis tu yang menyatakan rukbah itu boleh diamalkan di kalangan ahlinya. Maknanya mengikut mazhab Maliki, hibah itu harus dan syaratnya juga sah. Dia konsep dalam hibah ni memang jumhur dengan Maliki ni dia memang sentiasa ataupun dalam banyak hal dia berlaku khilaf. Sebab kita kena faham sebelum kita pergi jauh. Dulu saya tulis dalam e-book tu di peringkat awal tentang konsep hibah yang perlu kita faham. Mazhab Asy-Syafi'i ni dia melihat hibah sebagai bai', sebagai jual beli. Maknanya apa saja yang ada pada satu jual beli itu perlu ada pada hibah. Sebab itulah perlu adanya ijab dan kabul, perlu adanya qabat dan perlu adanya tasarruf. Sebab dalam jual beli perlu ada qabat, pemilikan harta yang dijual beli tadi, dan perlu adanya tasarruf, kebebasan penerima hibah untuk bertasarruf terhadap harta yang dihibahkan. Sebab dia kiaskan ataupun dia masukkan hibah itu di dalam tajuk al-bai', tajuk jual beli. Itu mazhab Syafi'i. Berbeza dengan Maliki dari segi sejarahnya, Imam Malik ini adalah guru kepada Imam Syafi'i, tapi masing-masing mujtahid mutlak, masing-masing develop dia punya school of thought dia. Tetapi Imam Malik mengatakan hibah ini dalam kategori tabarruk. Tabarruk ni maknanya kita bagi dan kita bagi tanpa apa-apa balasan, dan tabarruk ni ijab kabul pun tak perlu. Maknanya sekadar kita bagi je, kabul tak tahu bila. Bukan di dalam satu majlis, dan kadang-kadang pemberi pun tak tahu siapa yang akan menerima harta yang dia tabarruk. Penerima pun tak tahu siapa yang memberi harta itu kepada dia. Dia lebih kepada macam derma, lebih kepada macam jariah lah, bagi macam tu. Dia macam kita bagi tabung kepada ibu tunggal, kita tak tahu ibu tunggal mana yang akan menerima, ibu tunggal pun tak tahu Cikgu Riz ke bagi kat dia kan. Kalau dia tahu Cikgu Riz, dia pergi terima kasih ke Cikgu Riz, masalah juga. So dalam hal tabarruk ni memang tidak dipentingkan ijab dan kabul, dan ini yang digunakan dalam hibah takaful. Hibah takaful tu kita mengambil pendapat mazhab Maliki yang mana dibolehkan hibah manfaat takaful. Ulama ataupun kita kata ilmuwan kita memilih mazhab Maliki yang sesuai dengan manfaat takaful. Sebab itulah dalam penamaan takaful tu, penerima hibah pun tak tahu dia yang terima hibah, mana kabulnya. Sebab si pemberi hibah pun boleh withdraw anytime saja. Dia kata tak jadi, dia nak bagi dekat isteri nombor 1, saya dah kahwin 2, bagi kat isteri nombor 2 lah hibah takaful saya, sudah. Sebab dia tak ada kabul pun dalam hibah takaful, tapi dibolehkan sebab hibah itu dikira sebagai tabarruk, sebagai akad tabarruk, sebab dia memilih mazhab Maliki. Tapi itu tak apalah sebab ada statute. Jadi hibah rukbah ni kalau dibincangkan sampai bila pun tak habislah tentang hukum ni, kita tak boleh nak kata ada pendapat yang Imam Malik jumpa tapi Imam Syafi'i tak jumpa. Bukan, semua imam ni jumpa semua hadis, semua dalil. Cuma cara mereka menafsirkan dalil tersebut mengikut kaedah school of thought dia orang lah. So akhirnya terjadi dua perkara ini kerana cara menjatuhkan hukum dan cara melihat konsep hibah tadi, sama ada dia adalah akad tabarruk ataupun dia akad jual beli yang tiada balasan kalau ikut Imam Syafi'i. So dengan sebab hibah rukbah ni ada yang berpendapat hibah harus dan syaratnya juga sah, bukan hibah sah syarat terbatal, ada juga. Jadi hibah rukbah ni juga diamalkan lah sebenarnya. Kita akan lihat lebih detail lagi lah. So undang-undang di Malaysia, hibah ni dikawal oleh senarai negeri, di bawah senarai negeri. Maka Mahkamah Syariah hanya berbidang kuasa untuk menentukan sama ada hibah itu sah atau tidak.
Tetapi mahkamah syariah ni diputuskan di mahkamah syariah adalah kes-kes yang berkaitan dengan pengesahan lafaz hibah, tarik balik hibah yang akan Tuan Mahdi bincang detail nanti. Kebanyakannya itu saja, dia tidak pergi kepada lebih detail. Orang tak pergi detail, orang selalunya bawa tentang lafaz hibah dan tarik balik hibah. Dia akan jadi bermasalah tentang hibah amanah, hibah tanah bercagar. Sebab macam mana? Sebab hibah amanah ni dia berbentuk amanah. Amanah itu di bawah sivil, hibah itu di bawah syariah. So tak pergi ke mahkamah syariah. Hibah takaful pun tak pergi kepada mahkamah syariah sebab dia sudah ada akta yang tersendiri. Tadi kata hibah bawah negeri, tiba-tiba pergi ke federal juga. Kan dah jadi pening. So kita ada banyak lagi lakuna. So yang betul-betul pergi ke mahkamah syariah adalah tentang pengesahan lafaz, tarik balik hibah dan sebagainya. Hibah tanah bercagar memang dibawa ke mahkamah syariah yang mana hakim khilaf. Saya tak perlu detailkan lah, tadi Tuan Riz dah sebut. So hibah memang di bawah senarai negeri. So macam mana dengan hibah rukbah tadi? Hibah rukbah yang diamalkan di Malaysia setakat yang saya jumpa ada 3. 3 sedang berlaku. Walaupun kita kata mazhab Syafi'i menolak ataupun mengatakan hibah rukbah ni sah, tapi syarat rukbah itu tidak terpakai. Tapi syarat rukbah tidak terpakai pun sebenarnya benda tu berlaku di dalam 3, sudah pun dipraktiskan 3 benda. Pertamanya tentang hibah manfaat takaful. Tadilah hibah manfaat takaful sebenarnya dia adalah bersifat rukbah. Sebab kalaulah penerima tu mati lebih awal daripada pemberi, maka hibah itu terbatal, maka harta manfaat takaful kembali kepada pemberi hibah. Itulah hibah rukbah. So dia dia tidak jadi pusaka kepada penerima hibah, tak jadi. Dia akan jadi terbatal, penamaan terbatal seolah-olah tidak berlaku hibah, maka jika pemberi hibah meninggal dia akan jadi faraid. Dia bukannya menjadi pusaka penerima kalau penerima mati awal. Itu adalah memang hibah bersyarat rukbah yang diamalkan oleh hibah takaful, yang diamalkan oleh syarikat pengendali takaful lah, kerana dia ada statut yang mengawalnya. So kita memang beramal dengan hibah rukbah. Hibah rukbah memang sudah dimaklumi, sudah diamalkan oleh rakyat Malaysia, cuma nama je lah. Nama tu mungkin tak di-highlightkan tentang nama rukbah tu. Satu lagi yang berlaku ialah joint account. Walaupun joint account ni dia masih lagi tidak jelas, sebab joint account ni dia boleh jadi macam-macam. Apabila kita buka joint account, 2 nama untuk satu account, tetapi kita buat pengeluaran itu, syarat pengeluaran berdasarkan izin either one, salah seorang pemegang account. Bukan kita buat both. Kalau kita buat both pemegang account yang kena tanda tangan, maka rukbah tak terjadi kat situ. Sebab seseorang itu dia tak boleh nak keluarkan duit dengan dia seorang. Kalau kita buat either one, sebenarnya sudah ada niat rukbah tu. Maknanya kalau seorang itu mati, account itu tidak beku. Account itu tidak beku, dia masih lagi survive. Dia ada survivorship clause kat situ. Bank masih lagi tak tutup account sebab seorang lagi tu boleh lagi mengeluarkan wang tersebut. So konsep ini adalah konsep rukbah sebenarnya. Maknanya seolah-olah sebahagian tu sudah pun dihibahkan. Mana setiap pemilik menghibahkan bahagian masing-masing. Jika aku mati, kau gunalah semua duit ini. Jika kau mati, aku guna semua duit ini. Bahkan masa hidup pun salah seorang pun boleh menggunakan duit dalam joint account tanpa izin seorang yang lain. Sebab dah bagi izin lah tu, maknanya salah seorang guna sahaja. Itu konsep ni. Dan ini pernah dites, saya tak ingat nama kes, pernah dites di mahkamah, yang mana mahkamah melihat kepada mahkamah syariah ni, mahkamah syariah melihat kepada fakta kes menunjukkan bahawasanya si hidup ni memang boleh menggunakan duit dalam joint account sebelum si mati ni mati pun. Maknanya memang dia berlaku either one. Dalam kes itulah, dalam kes itu berjaya dibuktikan bahawasanya semasa hidup pun siapa-siapa pun boleh keluarkan tanpa izin siapa-siapa. Maknanya mungkin dia berkongsi ATM PIN number dan mungkin berkongsi CIMB clicks password dan ID ke, password dan ID ke, mungkin macam tu faktanya. So apabila mati, maka dia tak jadi pusaka,
dia menjadi milik sepenuhnya pemilik joint account yang satu lagi tu. Tetapi dalam sesetengah kes juga tu, pemilik yang satu lagi tu dia takut. Nah, ini bagus juga, berhati-hati. Dia takut, saya takut jadi pusaka lah walaupun menjadi milik saya sepenuhnya, tapi saya takutlah jadi pusaka. Menyusahkan peguam pula. Kali datang pula bawa duit itu, walaupun duit itu kita tak isytiharkan sebagai senarai pusaka, sebab dia dah memang tak beku pun akaun, dah memang dia boleh guna, tapi dia tu pula takut. Tak apalah, masukkan sebagai harta pusaka jugalah tuan. Ya Allah, saya kata. Itu tak apalah, mungkin atas dasar berhati-hati ataupun dia kita panggil dia baguslah dia berhati-hatilah. Walaupun pada pendapat saya ini adalah hibah rukbah yang berlaku di bank konvensional pun, maknanya tidak ada akad pun, tetapi berdasarkan praktis itulah sebenarnya rukbah tu. Yang ketiga, berlakunya amalan hibah rukbah ni bagi hibah amanah di PNB, Permodalan Nasional Berhad. Ini saya akan detailkan lagi lepas ni lah, tapi nak cakap tentang rukbah tu. Di ESB ni, Permodalan Nasional Berhad, seperti produk amanah saham Bumi Putra, apabila kita buat hibah amanah, maka hibah amanah itu dia bersifat rukbah. Sekiranya penerima itu mati awal, maka pemberi boleh melantik penerima yang lain. Dia tidak jadi faraid ataupun pusaka penerima hibah. Sebab dia terbatallah hibah amanah ESB, ASN tadi, dan dia seolah-olah macam tak ada hibah. Ini berlaku juga di hibah amanah PNB. Dan saya tak jumpalah kes-kes sebab ni mungkin kalau dibawa ke mahkamah syariah, pihak defender akan kata mahkamah syariah tidak berbidang kuasa kerana ia adalah amanah. Macam tu. Kita kata dia hibah, dia kata amanah. So, nak tak nak memang hibah rukbah, memang secara tak langsung, walaupun khilaf dengan mazhab Syafi'i, tapi memang kita amalkan. Dan kita mengharapkan adanya fatwa ataupun enakmen hibah ataupun akta hibah yang akan menjelaskan tentang status hibah-hibah yang lain lah yang bersifat rukbah ni, tapi tak keluar-keluar. Yang keluarnya ialah fatwa tentang bermain Pokemon Go. Tapi tak apalah, bagus juga. Ini kalau klik yang ni keluarlah video dalam YouTube tu, YouTube saya. Dan ini saya ceritakan tentang situasi orang kata pemilikan bersama tadilah. SMP 2 nama, loan 1 nama. Bila SMP 1 nama, SMP 2 nama, maka yang mati itu dikira sebagai pusaka lah, yang separuh tu, walaupun loan 1 nama. Walaupun loan 1 nama, dia tak kisah, dia penting nama pemilikan di geran tanah tu. Apabila 1/2, maka 1/2 yang meninggal tu dijadikan pusaka. Itu ya situasi di Malaysia. So tadi ada satu soalan, dia kata dia nak bagi macam mana nak buat sekiranya joint tenancy kita panggil, pemilikan bersama tadi, joint tenant tadi. Apabila suami mati, maka bahagian suami dapat ke isteri seorang. Apabila isteri mati, bahagian isteri yang separuh itu dapat ke suami seorang. So benda ni sebenarnya sudah settle di Singapura, tapi malangnya belum settle di Malaysia walaupun kita berjiran. Singapura lebih laju. Kita kerja kat Singapura lah, banyak commission sikit. Sebab Singapura advance dia punya undang-undang. So di Singapura, fatwa Majlis Ugama Islam Singapura, nama dia MUIS. Dia bukan MAIS. MAIS Majlis Agama Islam Selangor. Kalau nak cari di Google, cari MUIS. Sebab di Singapura dia panggil Ugama. Majlis Ugama Islam Singapura. So fatwa di Majlis Ugama Islam Singapura menyatakan bahawasanya hibah rukbah itu dia tidak jadi secara automatik. Ini ringkasan lah, maknanya hibah rukbah itu tidak jadi automatik. Apabila berlaku joint tenant, pemilikan rumah tadi secara separuh suami, separuh isteri, maka memang separuh itu akan jadi pusaka. Yang mati itu akan jadi pusaka. Walau bagaimanapun, sekiranya pihak-pihak ada membuat dokumen hibah rukbah ataupun dokumen nuzriyah dia panggil. Nuzriyah ni macam nazar. Maka dokumen hibah rukbah atau nuzriyah itu terpakai. Yang mana sekiranya sebahagian itu mati, yang mati itu dia sudah hibahkan kepada pasangan yang masih hidup, maka keseluruhan rumah itu menjadi pemilik yang seorang lagi. Itu dinyatakan di dalam
di dalam fatwa Majlis Ugama Islam Singapura yang di-endorse oleh dia punya lembaga perumahan dia. Saya tak tahu lembaga perumahan ke Kementerian Perumahan ke apa nama dia sebenarnya di Singapura. Tak ada awet di Singapura, jadi tak banyak maklumat juga saya. Jadi maknanya kementerian di Singapura itu mengiktiraf fatwa tersebut, maka dia menjadi satu statute ataupun satu kanun yang diamalkan di Singapura. Dia memberi choice, dia memberi pilihan kepada pemilik rumah di Singapura, kalau nak buat sila buat dokumen tambahan. Selain daripada dia beli SMP rumah dua nama tadi, dia diberi pilihan. Sebab tu saya kata boleh buka bisnes kat Singapura tu. Dia diberi pilihan untuk konsult peguam ataupun jumpa konsultan untuk dia buat dokumen hibah rukbah di antara pemilik-pemilik tadi. Dan itu disahkan oleh, sebab fatwa mengesahkan, maka kerajaan Singapura juga endorse lah. Sebab dia ada satu je Majlis Ugama Islam Singapura. Kita ada berapa majlis fatwa? 13, majlis fatwa 14. Campur majlis fatwa kebangsaan. So, kita ada macam-macam pendapat. Dan itu berlaku di Singapura. Satu lagi, hibah rukbah juga berlaku di Singapura dalam penamaan beneficiary CPF. CPF ni dia macam EPF kita lah. So, maknanya di Singapura, penamaan di CPF dia adalah bersifat rukbah. Jikalah maknanya penama itu adalah penerima hibah. Dia bukannya macam kita EPF, penama adalah pentadbir. Dia akan tadbir dan bagi mengikut faraid. Tapi di Singapura, penama itu adalah penerima hibah, dan sekiranya penama mati, dia kembali balik kepada pemberi. Macam hibah takaful lah. So ini berlaku dalam penamaan beneficiary CPF di Singapura. Detail ada dalam e-book lah. So dari sudut taktik macam mana kita nak buat, ini saya ajar taktik ni, lepas tu kena ke Tuan Mawardi pula jadi hakim ni, atau Intang Mizi ajar ni. Dokumentasi hibah rukbah memang dibuat di Malaysia. Race memang dia tak ajar lah sebab topik dia hibah mutlak, jadi saya terpaksa ajar. Hibah rukbah yang dibuat oleh pengamal yang buat ni, saya tak nak ceritalah siapa yang buat, tapi memang ada yang buat. Kita boleh bahagikan kepada dua cara. Ada yang buat secara tersirat. Rukbah tu secara tersirat. Dia tak perlu nyatakan rukbah, yang penting ada unsur-unsur rukbah tu. Ada yang buat secara jelas. Yang buat secara tersiratnya, ini kita pecah rahsia lah sikit, marah orang yang buat kot. Saya bukan nak condemn, saya just nak cerita orang buat je. Nak condemn tak condemn tu bukan kuasa saya. Nak puji atau nak condemn kan. Sama ada dia adalah bagus ataupun tak setujulah, tak apalah. Yang buat secara tersirat ni, dia akan buat dua dokumen. Pertama, dia buat dokumen pengisytiharan hibah ataupun surat cara hibah, nama kalau apa saja. Kalau nak sampel yang ni kita kena buat lain sebab kita tak jual sampel. Kita sekarang ni berkongsi ilmu je, kita tak jual sampel. Saya tak jual sampel. Kita buat surat cara hibah ataupun saya panggilkan sebagai dokumen pengisytiharan hibah, kita buat secara mutlak dekat sini. Kita ke siapa tak kisahlah, mana saya nisbahkan sebagai kita lah. Sebab kita nak buat ni, kita belajar dokumentasi ni hari ni. So kita buat dokumen dekat sini adalah dokumen secara mutlak. Kita tak cerita pun syarat-syarat tadi. Kita buat macam biasa saja. Maknanya pemberi hibah memberi hibah kepada penerima hibah, harta hibahnya sekian-sekian, maka terima hibah. Cuma kita tak buatlah dokumen 14A sebab dia kan rukbah, dia kan kembali balik, tak tahu siapa mati dulu. Macam tu. Tetapi kita buat surat akuan sumpah. Surat akuan sumpah ni dibuat oleh penerima hibah. Tiba-tiba saja penerima hibah dia mengatakan bahawasanya saya mengaku bahawasanya hibah dalam dokumen pengisytiharan hibah bertarikh sekian-sekian adalah hibah yang bersifat rukbah. Sekiranya saya mati, maka harta hibah itu tidak boleh dituntut oleh waris saya sebagai harta pusaka, tapi yang adalah dikembalikan kepada pemberi hibah. Jadi dia buat dua dokumen berasingan. Yang ni dia buat dalam bentuk SD saja, Statutory Declaration. Jadi bila pemberi hibah meninggal, sebab dia tak ada 14A, maka dia tak boleh nak daftar, dia kena dapatkan pengesahan hibah di Mahkamah Syariah. Maka penerima hibah pun dia bawalah dokumen pengisytiharan hibah tanpa surat akuan. Maka hakim pun nahkum bizawahir. Oh, ini hibah mutlak ni, tak ada apalah, sahlah hibahnya. Walau ada syarat yang tersirat tadi yang diletak dalam surat akuan sumpah,
yang disembunyikan antara mereka lah, antara pembuat hibah, penerima hibah dan orang yang buat lah, kalau lawyer, yang buat lawyer lah yang simpan benda tu. Tapi disembunyikan daripada hakim lah, buat apa yang nak tunjuk benda ni. Tunjuk benda ni nanti jadi masalah pula. Jadi dia just kata ini adalah hibah mutlak. Tak ada pun yang syarat-syarat yang dikatakan rukbah tu, sebab dia penerima kan, dah mati dah pemberi, dia pun pergi. So bukan syar'i boleh buat duit lah kat sini sebab adanya pengesahan hibah tu. So hakim pun nahnu nahkum bizawahir, maka hibah itu adalah sah. Hibah itu adalah sah, syarat itu tak ada. Sebab syarat itu dibuat secara tersembunyi. Ini yang taktik yang dibuat oleh pembuat hibah, dokumentasi hibah. Saya tak tahu orang lain dah tahu ataupun tidak tahu, ini baru tahu. Tapi inilah yang saya jumpa lah. Ada satu lagi jenis, dia buat secara jelas sahaja. Dia buat jelas. Selalunya yang buat jelas ni kalau kita nampak memang pemberi dan penerima hibah tu memang mazhab Hanafi. Saya ada buat hibah rukbah yang jelas. Sebab dia memanglah, orang kata apa, Bangla jual kapek. Dan dia memanglah duduk di Malaysia. Contohlah Bangla jual kapek tu maknanya dia mazhab Hanafi lah, maknanya amalan dia apa semua. Saya kata kalau dah mazhab Hanafi yang juga menerima rukbah tadi, Maliki dan Hanafi yang menerima secara jelas tadi. So kita boleh buat yang rukbah tadi. So secara jelas dinyatakan di dalam ijab kabul tu dan dalam klausa-klausa surat penyerahan hibah tu, kita nyatakan juga hibah itu adalah sekiranya penerima meninggal sebelum pemberi, maka harta hibah akan dikembalikan kepada pemberi, dia tak ada di pusaka penerima, maka hibah ini akan dipindah milik kepada penerima apabila pemberi meninggal, bla 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 bla. So ada unsur-unsur kat situ. So yang ni dia boleh jadi tak jadi rukbah, dia akan jadi mutlak. Maknanya hibah itu sah, syarat terbatal sebab memang syarat dinyatakan dalam satu dokumen itu sahaja. So anda boleh pilihlah mana satu yang nak dibuat. Yang nombor satu ni saya tak adalah condemn sebab kita mengambil manfaat terhadap lakuna yang kita ada. Buat macam ni. Maka dia pun kata hibah rukbah kami semuanya sah di mahkamah syariah. Dah dia tak tunjuk yang rukbah tu. Itu marketing pula satu hal. So saya tak ada nak apa-apa, saya just cuma nak cerita ini yang berlaku hari inilah. Ini saya jelaskanlah dokumentasi secara tersirat tadi dan dokumentasi secara jelas. So hibah rukbah ni ada, saya jumpa 3 kes lah. Sebab saya pun malas nak cari banyak-banyak, kena tanya Tuan Mawardi lah yang banyak-banyaknya. Saya jumpa 3 kes, ketiga-tiga kes ini dia meraihkan hibah rukbah lah. Ini kes Rafizah binti Abdul Karim ni awal yang tahun 2011 kalau tak silap saya. So dalam kes ni walaupun adanya unsur-unsur hibah rukbah di dalam kes tersebut, tetapi hakim Mahkamah Syar'i membenarkan hibah tersebut. Yang nombor 2 ni yang agak detail dan agak sedikit complicated apabila syarat rukbah itu adalah terbatal tetapi syarat itu dia menjadi wasiat pula. So maknanya dapat kembali kepada pemberi hibah tu pada kadar wasiat. Dia bukan return 100%, return pada kadar 1/3. Ini kreatif. Dia macam mana mungkin hakim mahukan keadilan kepada semua pihak sebab ibu dia meminta kembali kepada harta itu dikembalikan kepada dia sebab penerima hibah mati awal. Tapi CIMB Islamic Trustee kata dia pohon supaya kembali semualah. Macam tu. Tetapi hakim memutuskan bahawasanya hanya kembali 1/3 sahaja. 2/3 menjadi pusaka penerima. Macam itulah lebih kurang. Dia terjemahkan pula rukbah tu menjadi macam wasiat pula. Dan satu lagi kes ini tak ada apa sebab dia hibah rukbah tu manfaat takafur. Pada masa ini Akta Perkhidmatan Kewangan Islam belum lagi digazetkan lah. Tapi dia dah buat hibah rukbah sebab takafur ni ada awal lagi 2013 barulah Akta Perkhidmatan Kewangan Islam itu digazetkan takafur wujud.
lebih awal daripada itu. So dia pun dah buat hibah rukbah lebih awal. So hakim memutuskan bahawa hibah rukbah manfaat takaful itu sah berpandukan kepada mesyuarat. Dan hibah takaful yang ada itu pun berdasarkan mesyuarat juga lah, mesyuarat ke-34 Majlis Penasihat Syariah Hampir Negara ni, cuma masa tu belum digazetkan secara rasmi lah. So ini kes-kes antara kes-kes hibah rukbah yang dibawa ke Mahkamah Syariah. So memang adalah yang disahkan, bukannya langsung tidak sah syarat rukbah tadi. Dan banyak yang tidak sah kot, saya tak bawa lah.